Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC, dan ini adalah cerita. Seperti biasa, cerita ini kami memaparkan bagaimanakah usaha rakan kerja dan juga warga kerja Astro Awani mengumpul bahan berita yang kami paparkan dan siarkan di laman web kami astroawani.com, dan juga sudah pasti setiap buletin Awani dan pastinya Awani 745. Dan pada hari ini di mana berlangsungnya satu majlis, iaitu kita melihat kepada pelancaran kolaborasi korporat bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan juga disempurnakan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan Khairi Jamaluddin. Dan juga pada hari ini antara berita yang ditulis oleh iaitu rakan setugas saya Faris Azman, di mana Malaysia terima 600,000 dos vaksin AstraZeneca pada Jun. Itu dikatakan oleh Menteri YB Khairi sendiri, di mana Malaysia akan menerima jumlah itu menerusi kilang pembuatan vaksin itu di Thailand pada Jun depan, di mana menurut Khairi, pihaknya telah menerima jadual penghantaran daripada AstraZeneca pada Rabu. Dan juga beliau mengatakan bahawa beliau menjelaskan bahawa kerajaan masih menunggu jadual penghantaran mengenai pembelian vaksin AstraZeneca menerusi fasiliti COVAX, dan juga mengulas lanjut berkenaan tindakan kerajaan India baru-baru ini yang menggantung penggunaan vaksin AstraZeneca dan juga beberapa buah negara, di mana Khairi mengatakan tindakan itu tidak akan menjejaskan penghantaran vaksin AstraZeneca ke Malaysia. Kita ingin melihat apa lagi yang diperbincangkan, kerana sebelum ini ada menyebut dan juga mencadangkan bahawa kolaborasi bersama dengan pihak korporat dan juga swasta ini perlu diwujudkan untuk memudahkan proses pemberian vaksin dan sebagainya. Saya terus saja bersama dengan wartawan kami Faris Azman yang masih lagi berada di Putrajaya pada ketika ini. Faris, itu antara berita yang Faris tuliskan. Apa lagi mungkin perkembangan yang boleh dikongsikan Faris terlebih dahulu sebelum kita berbincang tentang isu dan juga topik yang diperkatakan ketika majlis pada hari ini? Faris. Baik, terima kasih Najib. Sudah tentu kita melihat kepada fokus bagaimana program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau lebih short form PICK ini, bagaimana dengan program-program ini dilaksanakan terutamanya di kawasan-kawasan kampung, di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi hari ini juga sudah tentu kita melihat bagaimana inisiatif kerajaan, begitu juga dengan sektor-sektor korporat, di mana beberapa ada 5 syarikat korporat yang turut bersama dengan kerajaan dalam memastikan mempromosikan bagaimana kesedaran masyarakat mengenai dengan vaksin COVID-19, program PICK ini. Dan mungkin kalau kita lihat daripada jumlah pemberian dos hingga 30 Mac, sebenarnya dos pertama lebih kurang 473,276 dos, dan dos kedua iaitu 188,385 dos sebenarnya, Najib. Dan jumlah pendaftaran setakat 30 Mac adalah 7.4 juta rakyat Malaysia menerusi MySejahtera yang telah pun dilancarkan sebelum ini. Dan dengan angka itu sebenarnya, Najib, ini antara tujuan mengapa hari ini kita melihat bahawa Menteri Penyelaras PICK iaitu Yang Berhormat Datuk ataupun Khairi Jamaluddin menyatakan mengenai dengan program ini, di mana kita terdapat Pos Malaysia, terdapat Grab, antaranya Living, beberapa syarikat-syarikat lain seperti Grab Malaysia saya katakan tadi, kumpulan Parkson Corporation, St. John Ambulance dan juga Living Minds yang Berhad. Dan mereka-mereka ini ada sektor-sektor yang terlibat secara langsung dalam perniagaan-perniagaan mereka. Begitu juga Pos Malaysia mengatakan bahawa satu hari lebih kurang 1 juta mail ataupun surat yang dihantar kepada rakyat Malaysia. Jadi apa sebenarnya inisiatif di sebalik kolaborasi di antara sektor korporat ini, Najib? Mungkin kita nak berceritakan di mana di kawasan-kawasan kampung mereka-mereka ini, khususnya seperti Pos Malaysia Berhad contoh, mereka menghantar surat. Pada masa yang sama mereka akan meletakkan flyers mengenai dengan keberkesanan, bagaimana dengan program vaksin COVID-19, bagaimana dengan sebab terdapat rakyat-rakyat yang mungkin terdengar ataupun melihat atau membaca mengenai bahaya vaksin dan sebagainya. Jadi ini adalah cara penerangan yang diambil oleh pihak kerajaan sendiri di bawah MOSTI yang juga Menteri Penyelarasnya YB Khairi Jamaluddin, bagaimana perkara ini boleh dilakukan. Jadi kolaborasi ini adalah kolaborasi baharu yang akan berterusan dijalankan oleh pihak MOSTI dan juga pihak PICK, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan St.
Stranger Ambulance juga antara rakan kongsi ataupun rakan kolaborasi ini juga jelas YBKJ, di mana mereka akan berikan penggunaan ambulans ke pusat-pusat vaksinasi, kerana pusat vaksinasi ini bukan hanya di hospital tetapi mungkin juga akan dilakukan pusat vaksinasi sementara seperti di stadium dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan ambulans, aset-aset daripada St. John Ambulance juga dapat membantu kerajaan untuk melancarkan bagaimana perjalanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan itu. Dan dari Grab pula, Grab Malaysia juga jelas YBKJ, di mana ini akan memudahkan kerana kita tahu Grab Malaysia bukan hanya dari sudut kenderaan sahaja tetapi begitu juga dengan makanan dan sebagainya. Jadi setiap hari rata-rata rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan pesanan makanan itu akan menggunakan apps Grab. Jadi Grab juga akan menjadikan makluman mengenai dengan perlu pendaftaran MySejahtera bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan, dan ini antara promosi-promosi yang akan dijalankan oleh syarikat-syarikat korporat yang bersama dengan kita ataupun bersama dengan PICK dalam tempoh 6 bulan dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh YBKJ sebenarnya ini langkah yang perlu diambil kerana bukan hanya Malaysia tetapi di negara-negara lain juga langkah-langkah seperti ini diambil kerana mungkin di kawasan bandar aksesnya lebih mudah, tetapi di kawasan bandar aksesnya mungkin ada cabaran atau halangan di situ untuk memberitahu kepada rakyat, khususnya kepada golongan-golongan yang berusia, yang golongan-golongan kita panggilkan vulnerable community ini, bagaimana vaksinasi ini perlu dijalankan. Itu antara program kolaborasi yang dikatakan sebenarnya, Najib. Faris, adakah Menteri Khairy Jamaluddin juga menyentuh tentang kerana kita sedar peratusan yang mendaftar untuk menerima vaksin ini masih lagi rendah. Ini persoalan yang kian dan juga saban kali kita tanyakan, dan juga sudah pun dinyatakan sebelum ini bahawa mungkin akan ditukar, iaitu kumpulan yang akan menerima vaksin terlebih dahulu. Kali ini kita melihat kepada Barisan Hadapan Ekonomi pula yang mungkin akan menerima untuk fasa kedua dan sebagainya. Adakah perkara ini juga ditanyakan dan juga dijawab ataupun disentuh oleh YBKJ sendiri? Baik, Najib, sebenarnya apa yang dikatakan oleh beliau, jadual itu sama. Jadual fasa kedua kita melihat pada April depan, di mana akan dimulakan kepada rakyat biasa mengenai dengan bukan hanya frontliner tetapi rakyat biasa juga akan menerima vaksinasi COVID-19 ini, program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi beliau mengatakan bahawa dalam tempoh menjelang April ini, sekarang adalah bermulanya bagaimana penerangan ini perlu dibuat secara berterusan dan bukan hanya di sosial media tetapi bagaimana secara fizikal, secara mungkin secara flyers dan sebagainya, itu yang dapat dibawakan oleh sektor-sektor korporat, sektor-sektor swasta, penerangan-penerangan seperti ini, kerana jelas beliau juga dalam tempoh jadual, kalau menjawab kepada soalan Najib tadi, jadualnya tetap sama. Kalau ikutkan vaksinasi ini akan berjalan seperti yang dikatakan sebelum ini, kata KJ. Tetapi pada masa yang sama juga beliau lebih menyentuh dalam isu ini, beliau lebih menyentuh bagaimana kesedaran masyarakat itu sendiri mengenai dengan vaksin COVID-19, kerana kita tahu ada anti-vax, golongan-golongan ini dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama juga jelas YBKJ, kerajaan bukanlah untuk force untuk mereka ini perlu mengambil vaksinasi dan sebagainya, kerana apabila imuniti kelompok 80% itu dapat dicapai, jadi mereka-mereka golongan-golongan yang mungkin mempunyai sedikit pemahaman yang mungkin tidak tepat dan sebagainya mengenai dengan COVID-19 ini, vaksin COVID-19 ini, jadi mereka akan mulai terbuka untuk menerima program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tetapi dalam tempoh untuk perjalanan mendapatkan imuniti kelompok itu, jelas KJ, ini adalah cara langkah yang mungkin akan membawa hasil keberhasilan yang tinggi untuk melihat bagaimana pendaftaran dalam MySejahtera. Kalau sekarang 7.4 juta, mungkin dalam tempoh 6 bulan ini kita akan melihat sektor-sektor swasta, korporat ini akan membawa kepada peningkatan pendaftaran MySejahtera itu kepada mungkin dalam beberapa peratus lagi, sehinggalah kita mencapai imuniti kelompok 80% itu sebenarnya, Najib. Okey, Faris, terima kasih kerana membawakan laporan tersebut, dan juga Faris
sudah pun berkongsikan berita tersebut di laman web kami astroawani.com dan juga ada beberapa berita lain dan juga isu-isu lain juga ditanyakan bersama dengan YBKJ dan akan dipaparkan di laman web kami astroawani.com dan juga sudah pasti setiap buletin Awani akan datang. Terima kasih Faris. Kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.